Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan untuk siri kedua, sorotan iktibar buku yang bertajuk Saya Ada 25 Jam Sehari, Cara Bijak Menjana Lebih Masa, tulisan Dr. Muhammad Daud Bakar dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencari kurniaannya, buat bekal perjalanan kehidupan kita di akhirat kelak. Moga-moga apa yang kita lakukan pada hari ini akan lebih banyak manfaatnya berbanding hari-hari sebelumnya, dan kita harapkan juga diampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, berbalik kepada sorotan iktibar buku kita, kali ini sama-sama kita soroti apakah maksud dan iktibar dalam bab 1 daripada buku ini, yang merungkai tentang bagaimana penulis menjana 25 jam sehari dan apakah kita juga mampu untuk berbuat demikian. Kita maklum bahawa penulis seorang yang cukup maha sibuk dengan aturan jadual harian yang cukup padat serta merentasi zon masa yang pelbagai. Dalam bab 1 ini, saya mendapati Dr. Daud mentakkidkan tentang konsep menjana masa, bukannya mengurus masa, sebagai refleksi daripada pengalaman sebenar beliau, juga kerjaya beliau sebagai penasihat syariah global yang sudah hampir 2 dekad, dan juga sebagai seorang usahawan syariah yang merentasi pelbagai cabang bisnes. Sudah tentu dalam konteks ini, apabila kita punyai terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan dalam satu masa, kita akan turut bersetuju dengan pandangan beliau bahawa konsep menjana lebih masa akan lebih relevan dan perlu daripada hanya sekadar kita mengurus masa. Pada saya ini satu strategi yang lebih jelas dan terarah dengan sandaran kepada objektif tertentu dalam konteks pengurusan masa secara keseluruhannya. Cuma persoalannya bagaimana? Kerana kita sudah maklum bahawa sesiapa pun, di mana pun kita, kesemuanya hanya memiliki 24 jam sehari. Jadi daripada mana datangnya lagi 1 jam? InsyaAllah kita akan bertemu dengan jawapannya apabila kita menyoroti ke semua 8 bab dalam buku ini, InsyaAllah. Dalam bab yang pertama ini, saya dapati penulis berkongsi tentang kerangka dan aturan jadual sebagai seorang cendekiawan syariah, yang barangkali boleh kita jadikan sebagai asas rujukan kepada pengukuhan diri kita dalam bidang-bidang lain. Dalam erti kata, untuk menjadi seorang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu, persoalan kekurangan masa adalah sesuatu yang akan berlaku kepada sesiapa pun. Ia memerlukan satu imbangan dan strategi yang baik serta berkesan, agar tidak berlaku apa yang disifatkan sebagai apa yang dikejar tidak dapat dan yang dikandung akan keciciran. Sebab itulah kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran sekalipun, dikaitkan terma masa ini dengan implikasi kerugian. Jika kita tidak meletakkan asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta nilai kesabaran untuk melakukan kebaikan sebagai sebahagian daripada falsafah induk pengurusan masa seharian kita.
Saya turut bersetuju dengan penulis bahawa kekurangan masa itu boleh dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk menjana pencapaian yang lebih hebat ataupun lebih baik. Kerana dalam keadaan itu minda dan semangat akan lebih fokus dan berstruktur untuk melakukan sesuatu tindakan dengan berhati-hati dan berkualiti. Berdasarkan kepada pengamatan saya, deadline ataupun tarikh akhir yang ketat membuktikan apa yang telah diungkapkan oleh Dr. Daud sebagai satu sumber kekuatan yang akan menjadikan kita tidak mudah panik apabila berdepan dengan situasi-situasi yang kritikal dalam kehidupan, dan apa yang kita deliver itu akan lebih jelas dari segi substance dan manfaatnya. Saya tertarik dengan satu perkara yang turut disebut dalam bab ini tentang perlunya untuk kita merangka kerangka agenda kehidupan seharian sebelum ianya dilakukan. Saya cuba melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dilontarkan oleh Dr. Daud dalam buku ini. Memang amat berkesan, terutama apabila dalam sehari kita perlu melakukan beberapa perkara yang besar dan signifikan dalam tempoh yang agak singkat, merentasi pelbagai bidang dan urusan. Saya dapati bagi penulis, beliau menggunakan ruang jalan senam pagi pada waktu pagi untuk mencerna persoalan dan mencerakingkan jawapan kepada isu-isu tertentu yang dibangkitkan kepada beliau sebagai seorang penasihat syariah global. Dan dengan itu saya dapati beliau menyatakan bahawa setidak-tidaknya apabila melakukan demikian, kerangka asas sudah ada dalam mindanya, dalam minda beliau sebelum ianya dilakukan ataupun dilaksanakan. Bagi saya ini satu approach yang boleh kita manfaatkan kerana kuasa minda cukup luar biasa sebenarnya. Jika kerangka asas terhadap sesuatu perkara ataupun isu sudah jelas dalam minda kita, percayalah tidak akan seterusnya akan lebih mudah dan lancar. Dan jika ada ujian sekalipun, kita akan berupaya untuk mencari jalan ataupun solusi dengan lebih pantas agar kita sentiasa berada di landasan yang betul, dan apa yang lebih penting, sentiasa berada dalam radar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir cukup sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab satu ini pada siri yang akan datang, yang boleh dijadikan sebagai iktibar dan panduan dalam kita menyempurnakan amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini melalui platform, institusi dan organisasi yang pelbagai. Doa saya pada semua agar kita semua sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana posisi kita. Amin. Untuk itu kita tutup pertemuan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.